Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggami dunia. Salam bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka Bintara. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan lagi slot terakhir kita pada petang ini dengan menjemput moderator forum kita, iaitu Puan Siti Akmalia binti Muhammad Yazid, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Integriti JPN Melaka, bersama-sama penceramah jemputan khas kita pada petang ini, iaitu daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan juga pejabat audit sekolah untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Integriti dan Accountability. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Sebelum saya terus bercakap, tuan-puan peserta, suara saya bergema tak? Nak dekat ke nak jauh? Macam dekat sangat kan? Macam artis, turun sikit, boleh? Okey, terima kasih kepada pengacara majlis. Salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka Bintara. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kami bawakan slot terakhir, iaitu Forum Integrity, Accountability dan Integrity. Bunyinya serius. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan saya perkenalkan diri saya dululah tuan ya. Sebab ada yang tak pernah jumpa saya rasanya ni. Sebab kalau tak ada kes, tak nak jumpa sektor integriti. Masing-masing takut Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Siti Akmalia binti Muhammad Yazid, Ketua Penolong Pengarah Sektor Integriti JPN Melaka. Tahu kan fungsi sektor integriti? Kalau tak tahu, kena tahu. Okey. Jadi terlebih dahulu saya mewakili sektor integriti JPN Melaka mengucapkan jutaan terima kasih kepada sub-unit latihan, unit pengurusan bakat, sektor sumber manusia kerana memberi laluan kepada sektor integriti untuk mengadakan forum pada petang ini bersama tuan-tuan dan puan-puan. Semua sisi, semua kerani di semua sekolah negeri Melaka tahun 2023. Betul Tuan-tuan dan puan-puan dah berkampung daripada semalam, dah beberapa slot dah letih dah. Tapi ini slot terakhir, kita hampir sampai ke garisan penamatnya. Sabar, ngantuk tahan, letih tabahlah tadah telinga. Sebab bukan senang nak jumpa semua sisi, semua kerani dari semua sekolah. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan di hadapan saya ini adalah tulang belakang kepada pengurusan di sekolah. 2 hari tak masuk sekolah, pengetua guru besar tak cari ke? Cari kan? Dah suruh balik cepat dah ni. Okey, kita kata sabar dulu. Hari ini kami nak bersama dengan panel daripada bahagian audit sekolah dan juga tuan daripada SPRM. Saya bawakanlah kumbang-kumbang. Suka. Mereka suka kumbang. Okey.
Saya mengalukan kehadiran semua dan saya perkenalkan dulu panel pertama daripada bahagian audit sekolah, iaitu tak lain tak bukan Tuan Muhammad Safri bin Jaafar, iaitu Ketua Audit Sekolah bahagian audit Sekolah Negeri Melaka. Yang biasa turun ke sekolah, inilah orangnya. Ya? Okey, selamat datang Tuan. Okey, kita berkenalan sikit sebab kalau turun ke sekolah takkan nak berkenalan kat sekolah kan. Jadi kita berkenalan hari ini. Boleh Tuan? Okey. Tuan berasal dari Sabah, tapi telah lama menetap di Semenanjung, telah berkahwin. Seorang ya Tuan? Seorang, alhamdulillah. Tak apa, 2, 3, 4 pun tak apa. Memang boleh kan, yang penting adil. Dan mempunyai seorang anak. Okey, telah bertugas hampir 24 tahun, kebanyakannya sebagai audit dalam lah di pelbagai agensi, dan latar belakang pendidikan adalah diploma perakaunan UiTM, sarjana muda pentadbiran korporat kepujian daripada UiTM, dan sarjana pentadbiran dan perniagaan MBA daripada UPM. Selamat datang Tuan. Tepuk sikit untuk panel pertama. Okey, panel yang kedua daripada SPRM Negeri Melaka, iaitu Tuan Muhammad Aiman Linggen bin Abdullah, iaitu Pegawai Siasatan SPRM. Kacak bergaya orangnya Betul tak? Nah Tuan, sabar Tuan. Dia ni sisi nakal sebenarnya ni. Tuan Aiman telah pun berkahwin dan berkhidmat hampir 15 tahun pada juga pelbagai agensi sebagai pegawai siasatan, dan latar belakang pendidikan adalah ijazah sarjana muda Sains Pembangunan Sumber Manusia daripada UPM. Okey, tepuk sikit untuk panel kedua. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Bukan serangkap, 2 rangkap. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Kain berlipat dalam istana, pakaian puteri raja kayangan. Sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, kita kembali kepada mood serius lah, sebab kita nak bincangkan hari ini isu-isu yang serius yang bertajuk accountability dan integrity. Jadi izinkan saya menghuraikan sedikit apa maksud accountability. Accountability merujuk kepada kewajipan kita sebagai penjawat awam dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan mengikut undang-undang, mengikut prosedur dan arahan yang berkuat kuasa. Dan apa pula maksud integriti? Integriti bermaksud jujur, amanah, keutuhan kualiti dalaman yang baiklah. Okey. Jadi kita gabungkan kedua-duanya hari ini. Accountability dan integrity merujuk kepada suatu amanah yang menuntut kita sebagai penjawat awam supaya sentiasa berwaspada ke atas apa yang kita lakukan, ke atas apa yang kita belanjakan, dan ke atas apa yang kita uruskan. Kerana kita akan disoal, diperiksa, diaudit, bukan sahaja di dunia, dan juga malahan di hari pembalasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak jumpa murid, kita tak mengajar, kita tak mendidik, tapi kerja kita masih ibadah. Jadikanlah kerja kita ini lapangan kita untuk kita kumpul pahala dan untuk kita bawa bekal kepada alam yang satu lagi. Peranan tuan-tuan dan puan-puan di hadapan saya ni sangatlah besar. Okey? Cumanya dalam kita sebut accountability dan integrity, kita akan faham berkaitan isu duit, penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. Kita dah tahu itu salah, tapi kenapa masih berlaku?
Dan data di sektor integriti JPN Melaka menunjukkan hampir setiap tahun berlaku kes penyelewengan. Dan yang menyeleweng ni kebanyakan dan majoritinya wanita. Tuan angguk betul. Wanita ni kesalahan itulah menyeleweng melibatkan penjawat awam wanita. Kenapa? Adakah wanita ni insan yang lemah yang boleh dipergunakan oleh lelaki yang suka mengambil kesempatan? Itu ayat drama. Tapi sebenarnya itulah realiti. Kadang-kadang sebab nak tolong suami, nak tolong anak, nak tolong anak angkat, dan kadang-kadang kita sendiri kehendak melebihi daripada keperluan. Okey, jadi hari ini kita akan kongsikan perkara-perkara, isu-isu yang berkaitan dengan penyelewengan, salah guna kuasa. Dan kalau ada niat, saya baru berborak dengan Tuan Safri, dimaklumkan kemungkinan ada kes baru. Jadi kalau ada niat nak seleweng atau simpan duit dulu, bank in kan kemudian, tak boleh. Kalau ada niat tu, bertaubat hari ni, jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa. Insaflah selepas ni, selepas dengar ceramah ni. Nak insaf sebelum dengar ceramah pun tak apa, lagi bagus, supaya kita tak perlu lagi berhadapan dengan kes-kes penyelewengan. Okey, panjang mukadimahnya. Tuan minta maaf lah, saya ni sebenarnya first time jadi moderator, banyak now nak bercakap. Okey, jadi saya buka gelanggang forum kita dengan pusingan pertama. Okey, kepada Tuan Safri, dalam konteks pengurusan kes dan isu-isu berkaitan penyelewengan, isu-isu kewangan dan sebagainya, sektor integriti, bahagian audit sekolah, SPRM sendiri, kita ada fungsi yang lebih kurang sama dengan menggunakan peraturan yang berbeza, dengan akta masing-masing, dengan peraturan masing-masing. Jadi saya mulakan dengan Tuan Safri. Kalau orang kata audit ni kerjanya audit, tapi sebenarnya apa sebenarnya fungsi audit, peranan audit dan kuasa yang dimiliki oleh audit dalam melaksanakan pendauditan? Dipersilakan Tuan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Mungkin di sini ada yang telah mengenali saya. Saya rasalah PT-PT di sini ada yang mengenali saya. Okey, terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator, iaitu Puan Siti Akmalia binti Muhammad Yazid yang menjemput saya sebagai panel, salah seorang panel untuk forum integriti, accountability dan integriti. Okey. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sektor integriti JPN Melaka. Okey. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, okey, saya sebenarnya mula berkhidmat di bahagian audit sekolah Negeri Melaka pada bulan Mac tahun ini. Sebelum itu pun saya tertanya-tanya apa sebenarnya peranan bahagian audit sekolah. Sebab kawan-kawan audit saya kebanyakannya share gambar lah. File banyak di office. Jadi saya pun tertanya-tanya apa sebenarnya peranan audit sekolah. Okey, di sini saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di antara peranan audit sekolah, yang pertama adalah dari segi pengauditan, iaitu pengauditan penyata kewangan bagi sekolah ataupun institusi pendidikan yang mendapat ataupun menerima bantuan di bawah Akta Pendidikan 1996. Okey, itu peranan yang pertama. Okey, peranan yang kedua adalah dari segi pelaporan. Okey, mengemukakan laporan ataupun pemerhatian audit beserta sijil kepada pengurus sekolah. Yang ini puan-puan perasan tak? Ada yang maklum tak di sini? Sijil-sijil yang diserahkan kepada sekolah. Ada yang maklum Okey.
menyediakan laporan tahunan audit penyata kewangan sekolah kepada menteri. Itu merupakan peranan yang kedua lah. Okey, untuk peranan yang ketiga adalah menjalankan penyiasatan. Mungkin yang peranan yang ketiga ni tuan-tuan dan puan-puan jarang dengar, tapi pihak audit sekolah boleh menjalankan penyiasatan khas terhadap salah guna wang, ketidakpatuhan terhadap peraturan kewangan di sekolah jika diarahkan oleh menteri atau pengurusan tertinggi KPM. Okey, yang ni serius sikit. Okey, apakah kuasa juru audit? Bahagian audit sekolah kita mempunyai kuasa di bawah Akta Pendidikan 1996, Peraturan-Peraturan Pendidikan, Akaun dan Audit tahun 2002. Okey, kuasa yang pertama adalah memeriksa semua rekod kewangan. Penyata kewangan yang terbahagi kepada 5, kira-kira penyata pendapatan dan perbelanjaan, nota kepada akaun, semua dokumen-dokumen tersebut pihak audit sekolah boleh memeriksa berdasarkan Akta Pendidikan 1996. Okey, yang kedua ialah meminta apa-apa penjelasan atau maklumat sekiranya dokumen-dokumen yang diserahkan tersebut tidak mencukupi dan kami merasakan perlu penjelasan atau maklumat lanjut, pihak audit sekolah boleh mendapatkannya. Okey, yang ketiga adalah meminta apa-apa carian atau maklumat. Yang keempat, menjalankan apa-apa penyiasatan ataupun pemeriksaan. Okey, di sini saya sebutkan secara umumlah akta-akta ataupun perkeliling dan garis panduan yang digunakan semasa pengauditan. Yang pertama adalah Akta Pendidikan 1996, Akta Tata Cara Kewangan 1957, Arahan Perbandaraan, Tata Cara Pengurusan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah 2012, perkeliling garis panduan yang berkaitan. Okey, itu di antara peranan dan fungsi bahagian audit sekolah. Okey. Jadi setakat itu sajalah Puan Akmal yang soalan yang berkaitan. Okey. Gitu. Jadi semua dah faham ya, audit bukan saja-saja turun. Nak semak kerja kita betul ke tidak berdasarkan peraturan dan akta yang berkuat kuasa. Mungkin saya nak tambah sikit daripada penerangan tuan. Bila tuan turun sekolah, audit turun sekolah, akan diberikan sijil macam tuan sebutkan tadi kan. Jadi boleh keterangkan jenis-jenis sijil tu dan taraf penarafan untuk penyata kewangan sekolah. Okey, terima kasih Puan Akmal. Soalan yang bagus. Okey, saya terangkan di sini ada sijil-sijil yang diberikan kepada pihak sekolah. Okey, ada 5 jenis sijil yang akan diberikan kepada pihak sekolah. Okey, yang pertama adalah tanpa teguran, iaitu penyata kewangan disediakan memberi gambaran yang benar dan saksama selaras dengan tata cara kewangan. Itu merupakan sijil tanpa teguran. Satu lagi sijil tanpa teguran tetapi ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang tidak menjejaskan penyata kewangan. Okey. Itu sijil yang kedua. Yang ketiga adalah sijil berteguran. Okey, yang ini adalah salah nyata secara keseluruhan ataupun sedikit dan material, maksudnya penting, kesalahan yang penting yang tidak dipatuhi oleh pihak sekolah, yang mana dia tidak menjejaskan keseluruhan penyata sekolah. Okey, yang itu adalah sijil berteguran.
Yang keempat adalah sijil bertentangan. Ini serius. Sebenarnya sijil berteguran, sijil bertentangan dan sijil tanpa pendapat adalah kesalahan-kesalahan yang dikira serius. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sijil bertentangan? Okey, di antaranya adalah salah nyata, pervasif. Pervasif ni maksudnya dia boleh menjejaskan penyata kewangan tersebut. Dan setelah mendapat bukti audit yang mencukupi dan bersesuaian. Maksudnya dia kesalahan-kesalahan yang material. Okey, contohnya seperti penyata kewangan tidak diserahkan kepada pihak audit. Itu boleh menjejaskan ataupun boleh sekolah tersebut boleh mendapat sijil bertentangan. Okey. Satu lagi kesalahannya adalah mengubah penyata penyesuaian ataupun penyata bank. Yang itu boleh menjejaskan ataupun menyebabkan sekolah tersebut mendapat sijil bertentangan. Mungkin selepas ini kita akan huraikan lagi secara lebih mendalam. Okey. Satu lagi ialah sijil tanpa pendapat. Yang ini boleh berlaku di mana dokumen-dokumen kewangan tidak diserahkan kepada pihak audit. Contohnya macam berlaku banjir, kebakaran. Jadi pihak audit tidak dapat menyatakan pendapat terhadap penyata kewangan tersebut. Jadi pihak audit terpaksa mengeluarkan sijil tanpa pendapat. Okey, itu saja Encik Amar setakat ni. Okey, terima kasih Tuan untuk pusingan pertama. Jadi untuk pusingan pertama ni saya harap semua fahamlah peranan audit dan sijil-sijil yang dikeluarkan. Jadi saya teruskan kepada Tuan Aiman. Okey, okey Tuan. SPRM ni bila orang sebut, orang akan ingat rasuah, minta atau memberi rasuah. Tapi sebenarnya dalam konteks pelaksanaan tugas sisi dan kerani di sekolah, saya tak pastilah Tuan, mungkin ada elemen boleh meminta dan memberi rasuah. Tapi sebenarnya ada juga kesalahan lain yang disebutkan dalam Akta SPRM 2009. Jadi saya rasa mungkin sisi ataupun PT tak biasa dengan Akta SPRM. Apa seksyen yang berkaitan? Apa kesalahan yang boleh bersangkut dengan Akta SPRM melibatkan penjawat awam? Jadi mohon Tuan perjelaskan dengan terperinci. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan-tuan puan-puan. Apa khabar hari ini? Baik? Okey, jangan serius sangat. Kita santai saja. Okey? Yang penting apa ilmu yang kita nak sampaikan diterima, dapat manfaat. Itu yang paling penting. So saya nak ucap ribuan terima kasih juga kepada pihak UI Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, okey, kerana menganjurlah forum ni. Okey, berbalik kepada soalan tadi, apakah kesalahan-kesalahan yang wujud dalam Akta Pencegahan Rasuah? Sebenarnya ada 4 jenis kesalahan. So yang pertama, kita ada 4 jenis kesalahan, kita namakan ABCD. ABCD. A, menerima. B, memberi. C, salah tuntutan palsu. D, menyalahgunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan. Okey. So kebanyakan penjawat awam yang terlibat dengan unsur-unsur rasuah A dan C. A, Seksyen 17A, menerima rasuah. Yang keduanya Seksyen 18. Seksyen 18. Kalau akta yang baru SPRM, Akta 2009 Seksyen 18. Okey.
dia kesalahan iaitu tuntutan palsu, yang MC palsu. Okey, ini semua kesalahan-kesalahan yang memang penjawat awam terdedah. Selain dari 4 kesalahan jenayah di Akta SPRM ni, kita pun terdedah dengan kesalahan di bawah kanun kesiksaan. Kanun kesiksaan. Kebanyakan penjawat awam tak sedar. Kalau tuan-tuan balik ataupun tuan-tuan Google Section 165 kanun kesiksaan. Ini semua kesalahan dalam kanun kesiksaan, iaitu menerima barangan berharga. So kita sebagai penjawat awam ni kena beringatlah, sentiasa kena berhati-hati. Okey, jangan silap langkah kerana akan terdedahkan diri kita kepada disiasat oleh agensi-agensi penguatkuasa. Alright? Okey. Maaf Tuan, saya macam sebab mikrofon ni dia macam bergema kan, kita jadi tak dengar, kita bercakap dua, dia mungkin dengar, saya tak boleh dengar sangat. Bila kan speaker ke sana kot. Okey, tapi tak apa. Tak apa ya, kita cakap 3 orang lah yang biar orang dengar. Tuan okey, bila sebut Tuan sebut tadi ada pemberian barang pemberian barang sebab rasuah ni orang tengok duit, tapi di sekolah mungkin pembekal alat tulis, bagi sumbangan untuk program koku. Dia senyum-senyum memang ada buat tu Tuan. Tu tengok dia lagi gelak lagi besar. Maknanya sekolah dia mungkin ada buat. Pengetua minta kontraktor ni bekal alat tulis, esok sekolah kita nak buat majlis persaraan, minta sumbangan. Macam mana tu Tuan? Nasihat saya lah, pada pandangan saya cuba elakkan. Okey, jangan dedahkan diri kita meminta. Meminta-minta. Jangan, kita penjawat awam. Okey, sekiranya pihak kontraktor memberi kita hadiah, rujuk kepada ketua kita. Kita ada penyelia kita. Kita ada ketua jabatan kita. Lagipun tuan-tuan boleh maksud saya kalau kalau kontraktor nak memberi apa-apa, minta rujuk dulu pengarah ataupun penyelia-penyelia kita. Di samping tu, kalau kita sebagai penjawat awam ni, kita tak boleh terima barang-barangan berharga. Okey, cuba tengok balik perkeliling penjawat awam bilangan 3/98. Okey, 1998. Dalam tu ada memberitahu okey, apa proses dan prosedur yang kita perlu laksanakan. Alright? Okey. Okey, betul penjawat awam tidak boleh menerima hadiah perkeliling bilangan 3 tahun 1998. Tapi kalau dah dibatalkan, tuan-tuan kena tengok My PPSM. Dalam pengurusan tata tertib, tak silap saya, ada prosedur penerimaan hadiah 3F. Barang mudah rosak, food, apa lagi? Itulah Tuan. Food. Dia 3F. Food, fruit. Satu lagi F apa? Flower. Oh, pandai dua. Itulah dia. Sebenarnya itulah yang kita boleh terima. Dalam perkeling tu ada sebut dalam My PPSM. Okey Tuan, saya nak sambung tanya pada Tuan Aiman lagi untuk makluman Tuan, semenjak sektor integriti ditubuhkan, ini ada apa ni? Tiba-tiba bising ni? Cerita macam nak apa? Nak bagi bunga ke? Tenang. Saya nak sambung soalan ni. Okey, untuk tahun 2019, setakat selepas penstrukturan JPN, dulu kami sektor integriti ni tak ada. 2019 baru wujudlah. Okey, daripada 2019 hingga sekarang kita belum ada kes SPRM melibatkan penjawat awam yang bertugas di sekolah, PPD maupun JPN. Mungkin memang kami ni bersih lah, gitu kan? Sebab tak ada kes, kena declare lah kita bersih, kan? Okey, cumanya bila tak ada kes ni, kita pun macam kalau ada kes macam mana?
prosedur tangkapan dan siasatan melibatkan pegawai awam. Saya pun tak tahu sebab tak pernah kita handle kes melibatkan laporan SPRM. Jadi mohon penjelasan pada Tuan. Okey, terima kasih Puan. Okey, prosedur tangkapan atau siasatan oleh SPRM melibatkan panggilan awal kepada saksi-saksi. Kita dah ada maklumat, kita dah ada info, kita akan panggil saksi-saksi berkenaan datang ke pejabat untuk memberi keterangan. Okey. Sekiranya dalam proses memberi keterangan dan kita pihak SPRM dapati ada bukti-bukti yang mencukupi, kita akan laksanakan tangkapan. Okey. Kita akan mula laksanakan tangkapan. Okey. Setelah tu kita akan rujuklah kepada pihak magistrate untuk proses reman. Proses reman untuk makluman tuan-tuan puan-puan, kita dibenarkan 14 hari untuk proses siasatan. Reman tu untuk kita lengkapkan siasatan. So ada 2 kali, minta 7 hari, lepas tu kita boleh, pegawai SPRM boleh mohon lagi 7 hari. Sekiranya budi bicara magistrate membenarkan, so maksimum 14 hari. Bayangkan, jumpa muka pegawai SPRM 14 hari. Macam mana tu? So memang tak boleh sorok ataupun tak boleh nak. Itu kita punya, orang kata, untuk kita lengkapkan siasatan secepat mungkin. Dalam masa yang sama, kita juga memberi keadilan kepada orang yang kita siasat tu. Tu je lah. Okey Tuan, bila dipanggil untuk siasatan, maknanya statement kita ataupun kenyataan-kenyataan kita akan direkodkan lah. Betul tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan di hadapan saya, berhati-hatilah. Kerja kita memang secara langsung bertugas direct dengan urusan kewangan, perolehan, pentadbiran. Tapi kita nak halat ni urusan kewangan dan perolehan. Nak tak nak, tanda tangan kita, token kita, semua akan menjadi saksi hidup lah kepada kerja buat kita. Jadi kena berhati-hati. Okey, jadi saya teruskan Tuan. Ini kita mukadimah, kita panaskan lagi forum ni. Harap-harap ni dia orang pun rasa panas lah. Takut dia orang sejuk, kita bertiga je panas. Gitu kan? Risau. Okey, saya nak tujukan soalan pada Tuan Safi. Berkenaan dengan kesalahan-kesalahan kecil yang biasa dilakukan oleh sekolah. Contohnya macam tak buat pemeriksaan mengejut, tak job telah bayar. Tapi kesalahan ni kesalahan yang berulang. Kadang-kadang kalau saya tengok pun asyik-asyik benda yang sama. Tak buat juga pemeriksaan mengejut, tak buat juga mesyuarat JK Pak JPKA. Sekolah ni tak tahu kena buat. Padahal dah belajar, dah kena buat. Itu satu. Dan kalau boleh Tuan kongsikan juga contoh-contoh kesalahan kecil yang biasa audit jumpa yang menyebabkan sekolah tidak dapat keputusan yang cemerlang dalam pengurusan kewangan. Okey Tuan. Okey, terima kasih Puan Akmal. Okey, sebelum tu saya terangkan sedikit berkaitan dengan penarafan sekolah-sekolah yang dilaksanakan oleh bahagian audit sekolah. Okey, penerapan ni adalah kita memberi markah kepada pihak sekolah, dan mana sekolah yang mendapat markah 95 ke atas akan mendapat cemerlang, 95 ke bawah ataupun 94.9 ke bawah sehingga 85 baik, dan seterusnya memuaskan, kurang memuaskan dan tidak memuaskan lah. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan memang sedia maklum mengenai penerapan yang dilaksanakan oleh bahagian audit sekolah. Okey. Markah yang 70 ke bawah, kebanyakan fail-fail ataupun penyata-penyata saya semak.
Saya sendiri pun tension sebenarnya. Ya, betul. Saya sendiri tension. 3 hari saya ambil masa untuk menyema bagi sekolah yang mendapat markah 70 ke bawah. Stres. Saya sendiri stres. Serius. Okey. Jadi, okey. Untuk yang kesalahan-kesalahan kecil, saya sebenarnya merasa sedikit duka cita lah. Sebab kesalahan-kesalahan kecil, disebabkan kami membuat penerapan, kesalahan-kesalahan kecil boleh menyebabkan sekolah tersebut tidak mendapat cemerlang. Okey? Kenapa kita perlu cemerlang? Kenapa kita perlu cemerlang? Okey. Bila kita cemerlang untuk 3 tahun, kita akan mendapat kuasa otonomi. Ada yang familiar ke di sini berkaitan dengan kuasa otonomi? Tak ada. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan otonomi? Otonomi maksudnya sekolah tersebut jika mendapat cemerlang untuk 3 tahun, sekolah tersebut boleh memindahkan peruntukan daripada BP umum, PCG yang diberikan itu adalah bantuan persekolahan umum, betul tak? Okey, tanpa melalui kelulusan KPTJ, hanya menerusi mesyuarat JPKA ataupun mesyuarat pengurusan. Jadi kita grab, orang putih kata kita grab, maksudnya kita ambil kesempatan tu, sebab di situ kita banyak menjimatkan masa. Di Melaka hanya 4 sekolah saja yang mendapat kuasa otonomi berbanding dengan negeri-negeri lain. Di Sabah lebih 300 sekolah di Sabah. Di Johor 30 lebih sekolah. Di Melaka 4 buah sekolah saja yang mendapat kuasa otonomi. Situ saya sedikit kecewa lah. Sebab saya dijemput untuk mendengar taklimat berkaitan dengan pemberian otonomi kepada sekolah di Institut Aminuddin Baki pada 16 dan 17 Ogos yang lepas. Jadi saya melihat di situ negeri Melaka jauh tertinggal, sama seperti negeri Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang pun 4 buah sekolah saja yang mendapat kuasa otonomi. Jauh sebenarnya kita tertinggal dengan negeri-negeri lain. Okey. Saya terangkan di sini apakah kesalahan-kesalahan kecil yang menyebabkan sekolah tersebut tidak mendapat cemerlang. Okey, di antaranya ialah surat kuasa mengendalikan panja wang runcit tidak disediakan. Simple, kesalahan-kesalahan yang simple. Lepas tu laporan pemeriksaan juru audit tidak disediakan. Sekolah-sekolah kan ada dilantik juru audit dalam. Pastikan laporan pemeriksaan tersebut disediakan. Bila kesalahan-kesalahan kecil tersebut dikumpulkan, menyebabkan sekolah tidak cemerlang. Okey, kita bagi 100 markah. Okey, bila kesilapan kecil kita akan tolak. Bawah 95 tak dapat cemerlang. Jadi macam mana kita nak kejar sekolah yang mempunyai otonomi? Okey. Lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti mesyuarat JPKA tidak dilaksanakan dengan teratur. Ini kebanyakannya berlaku. Okey. Lagi pemeriksaan mengejut. Okey, pemeriksaan mengejut sepatutnya dilaksanakan setiap 6 bulan. Okey. Tetapi ada yang tidak melaksanakannya. Di situ ada penolakan markah. Bila pemeriksaan mengejut dilaksanakan, tidak menyeluruh pula, tidak meliputi barang-barang ataupun aset-aset yang berharga. Bila telah diperiksa aset-aset, panja wang runcit dan sebagainya, tidak ditandatangani oleh pengurus sekolah pula, di situ tidak dapat markah. Okey.
Banyak sebenarnya kesalahan-kesalahan kecil ni. Okey. Satu lagi contohnya macam akaun belum terima. Akaun belum terima tidak declare ataupun tidak dimasukkan, tidak diakaunkan dalam akaun sekolah. Begitu juga dengan ABB, akaun belum bayar. Okey. Seterusnya dari segi kawalan perbelanjaan, apa yang tidak dipatuhi ialah kajian pasaran tidak dilaksanakan. Ini kalau kita perhatikan tak adalah terlalu susah kan. Okey, tapi banyak sekolah yang tidak membuat kajian pasaran. Okey, seterusnya adalah borang pesanan sekolah lewat disediakan. Ini merupakan kesalahan-kesalahan kecil lah. Nota minta tidak lengkap, nombor rujukan tidak disertakan. Okey. Baucer bayaran tidak disertakan dengan dokumen sokongan yang lengkap. Okey. Dan baucer bayaran tidak dicop ataupun dokumen-dokumen yang disertakan tidak dicop telah bayar. Bil ataupun invoice tidak lengkap di ruangan tarikh. Maksudnya tarikh itu tidak diisi. Okey. Jadi bila saya membuat mesyuarat penutup dengan sekolah, saya selalu tekankanlah kepada sekolah supaya kesalahan-kesalahan yang kecil seperti ini jangan diulangi untuk tahun-tahun yang akan datang, sebab ialah dia boleh menjejaskan prestasi sekolah. Sepatutnya sekolah itu dapat cemerlang, tetapi disebabkan kecuaian yang sedikit seperti ini menyebabkan sekolah tidak dapat cemerlang, dan hasrat saya adalah untuk memperbanyakkan sekolah yang mempunyai kuasa otonomi di negeri Melaka. Kalau boleh kita bersaing dengan negeri-negeri lain. Okey? Okey, itu sajalah Puan Akmal setakat ni. Okey tuan. Cuma tuan, bila sebut kuasa autonomi, bila sebut 4 sekolah sahaja di PTJ, saya nak tanyalah kan peserta kita, tuan-tuan dan puan-puan bersedia ke nak jadi sekolah PTJ? Tak, tuan, diorang pun tak nak jadi sekolah PTJ. Itu masalahnya. Tak nak. Sebab apa tak nak? Banyak kerja. Sebab untuk makluman tuan, ada sekolah yang satu PT kan? Dialah PT, dialah CC, dialah EO. Oi. Power. Jadi sebenarnya itulah cabaran di sekolah. Itulah dia semualah. Tu yang bila dia tak ada 2 hari ni PGB kalut cari dia. Ini realiti. Saya memahami cik gitulah nak kata. Tapi apa pun cabaran tuan-tuan dan puan-puan dalam melaksanakan tugas, senang cerita lah kami di sektor integriti akan kata salah tetap salah. Ada pegawai kita PT pun yang dikenakan tindakan tata tertib kerana gagal mengemukakan dokumen kewangan semasa pengauditan dijalankan. Memang ada. Padahal dia gagal mengemukakan. Sebab apa gagal? Tak tahu nak buat penyata penyelesaian bank tuan. Ya, tak bohong. Dia gelak besar, kata diri sendiri ke apa tu? Itulah realitinya. Kadang-kadang kita bercakap memang kita nak sekolah PTJ, kuasa autonomi, tapi cabaran yang dihadapi oleh sekolah itulah sebenarnya. Dan tuan ada sebutkan tadi tentang juru audit dalaman sekolah. Soalan saya lah, jawab dalam diri sendiri Ada tak lantikan juru audit dalaman sekolah? Sebab ada sekolah yang tak ada. Bila sekolah tu tak ada cross check, tak ada semak silang, berlakulah penyelewengan sebab one man show. Jadi mana sekolah yang dia sorang-sorang one man show? Angkat tangan. Tak berani dia angkat tangan. Kalau dia angkat tangan, saya kejaukan dia. Sebab banyak kes-kes yang berlaku ni tuan, sebenarnya dia one man show.
Dan PGB berharap sepenuhnya kepada pegawai-pegawai di hadapan kita lah. Jadi jangan hianati. Okey Tuan, Tuan sebut tadi banyak kan kesalahan-kesalahan kecil tu. Tapi saya nampak kan bila ada kesalahan kecil, sekolah tak kisah pun. Kita kena buat tata tertib. Bila ada kesalahan kecil kita buat. Tak nak pula Tuan, takut dia. Tapi kita pun geram. Kejap-kejap sekolah ni peperiksaan mengajar tak buat, tahun depan tak buat juga. Tuan. Jadi itulah saya nak minta pandangan audit sejauh mana penemuan audit di sekolah. Kalau kes besar seleweng senang, memang terus buat je. Tapi ni kesalahan kecil yang berulang. Sesuai tak Tuan kita buat tata tertib? Okey, terima kasih Puan. Susah juga nak jawab soalan ni. Okey, bila kita tidak patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan, dia sebenarnya menyalahi Akta Pendidikan 1996, iaitu Seksyen 130, iaitu kuasa menteri untuk membuat peraturan. Okey, kalau kita perhatikan di sini di bawah seksyen ini ada penalti yang boleh dikenakan kepada kaki tangan awam yang tidak mematuhi peraturan di bawah seksyen 131, penalti kerana pelanggaran. Okey, di sini saya sebutkan hukuman denda, pemenjaraan atau kedua-duanya tidak melebihi RM10,000 atau tempoh pemenjaraan itu melebihi 6 bulan. Di sini kena hati-hati dalam menyediakan penyata kewangan, bocor-bocor bayaran, pembayaran, terimaan, okey, penyata penyesuaian, okey, penyata bank jangan dipinda, jangan menggunakan magic pen, okey. Kita terikat dengan akta ini. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak tahu selama ini, sebenarnya kita terikat. Okey. Tuan Nama. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Maknanya kesalahan kecil kita tu bukan sahaja boleh dikenakan tindakan tata tertib di bawah peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib, iaitu pegawai tidak boleh kurang cekap atau tidak berusaha atau cuai dalam melaksanakan tugas, dan sampai satu tahap boleh dipenjara. Jangan Tuan, kita nak buat kerja betul-betul ni. Jadi di hadapan saya, ambillah iktibar, jangan ulang lagi teguran. Kita boleh, kalau boleh tak nak ada teguran audit, boleh kosong teguran audit, zero teguran audit. Ada sekolah ada sekolah yang mendapat 100%, tapi tak banyak. Ada sekolah yang mendapat 100%. Okey, tahniah sekolah yang dapat 100%. Sekolah lain boleh pergi belajar. Jangan selama-lamanya kita nak hadap teguran audit. Jenuh nak menjawab. Kerja kita banyak kan? Masih nak jawab teguran audit je. Audit ni pun timah rasa lah sikit. Kerja kita banyak. Macam tu lah kan. Sorry, tergelak kuat pula. Okey. Okey Tuan, saya teruskan soalan saya kepada Tuan Aiman. Berdasarkan Seksyen 18 Akta SPRM mengemukakan tuntutan palsu, hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan 5 kali ganda nilai butiran palsu atau 10,000, mana yang lebih tinggi. Okey, soalannya adalah di sini, sejauh mana SPRM memandang kes-kes bernilai kecil, tuntutan palsu bernilai kecil sekiranya berlaku di sekolah? Boleh ke kalau setakat RM60, kalau setakat tak sampai 1,000 lah contoh, kita pejam mata je, kita tak angkat untuk kesalahan di bawah Akta SPRM Tuan. Silakan.
Okey, pihak SPRM memandang serius terhadap semua kesalahan mengemukakan tuntutan palsu termasuk yang berlaku di sekolah. Meskipun kes bernilai kecil, mungkin diurus melalui peraturan tata tertib pegawai awam. Hal ini tidak menghalang SPRM untuk bertindak jika terdapat unsur-unsur pelanggaran undang-undang rasuah. Okey, pihak sekolah harus tetap mematuhi peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993 dan perlu bekerjasama dengan pihak SPRM untuk memastikan integriti dan ketelusan dalam mengatasi pelanggaran yang dibuatlah. Okey. So saya minta tuan-tuan alert peka pasal perkara ni kesalahan, ada kes-kes yang memang kita rasa remeh sebagai contoh dia tak ikut tata cara kewangan yang betul. Tak ikut tata cara kewangan yang betul. Sebagai contoh, dia nak beli baju dengan kontraktor A. Tetapi baju tu dia rasa tak cantik untuk staff dia. Dia nak beli untuk staff dia dan baju tu dia rasa tak cantik. Dia nak beli sendiri dekat Indonesia. Ada kes yang macam tu. Dan dia beli untuk staff dia baju batik di Indonesia. So itu walaupun tak nampak ada dia membuat mengambil duit jabatan ke, tetapi tata cara kewangan tu tak betul, mengakibatkan dia disiasat dan diambil tindakan. Okey, kalau bila macam saya cakap lah tadi, bila SPRM siasat 14 hari tuan-tuan ingat tu 14 hari kena jumpa dengan pegawai SPRM. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan balik ke sekolah kena cakap dengan pengetua guru besar. Cikgu, kita kena buat betul-betul. Kalau salah 14 hari kita menghadap pegawai SPRM. Ada berani? Gitulah contohnya kan. Balik ni kita kena cakap dengan ketua kita. Cumanya tuan, bila sebut tuntutan palsu, banyak jenis kan tuntutan palsu ni. Ada MC palsu, ada claim mileage palsu, ada meniru tanda tangan tu kira memalsukan juga ke? Meniru tanda tangan ketua jabatan. Itu pun ada dalam kita bertugas ni kadang-kadang kita tak sangka ada rakan-rakan kita meniru tanda tangan pengetua guru besar. Memang benar ada kes-kes yang kita siasat tuan-tuan puan-puan meniru tanda tangan. Ada dan kesan dia amat besar. Kita pun ada buat tangkapan, beberapa tangkapan, tapi kadang-kadang sekarang ni kalau tuan-tuan puan-puan sedar di media-media semasa sentiasa ada kes-kes tentang rasuah. Okey. So minta tuan-tuan puan-puan hati-hati, kalau tak faham boleh tanyalah, boleh rujuk kepada pegawai integriti sebelum melaksanakan sesuatu lah. Sebenarnya apa-apa pun kesalahan atau pelanggaran lah, kita kata cerita ambil duit yang berdasarkan kes di sektor integriti. Satu, ambil duit. Nombor dua, ubah penyata kewangan. Nombor tiga, tiru tanda tangan. Yang keempat, memalsukan dokumen. Macam mana palsukan dokumen tu? Buat voucher palsu, buat cek atas nama kontraktor yang palsu. Kadang-kadang kita ni yang baik-baik ni tak terfikir macam mana dia boleh terfikir sampai nak buat macam tu. Tapi realitinya inilah sedang berlaku di kalangan rakan-rakan kita. Sekolah mana tu puan? Kita tanyakan sekolah mana. Adalah sekolah tu. Tapi kalau nak tengok kes-kes kita, boleh datang sektor integriti. Kita tunjukkan contoh-contoh kes yang telah berlaku. Rasanya di hadapan saya ni pun tahu kot kes-kes yang berlaku ni melibatkan sekolah. Korang kan ada grup kan dalam WhatsApp ke kan, mesti bercerita kan. Dia ni dengar-dengar ambil duit tapi tak ada apa-apa pun tindakan kat dia. Relax je, elok sekolah, naik verifier lagi. Gitu kan. Kena cakap sebab itu realitinya tuan.
Dia orang cakap kata, dia ni dengar-dengarnya ada kes, tapi relax pergi sekolah. Lepas tu dapat kerja ringan pula tu, dapat pengecualian. Betul tak perlu buat dah kerja-kerja kewangan, sebab masih dalam siasatan. Tapi tuan-tuan sabar, itu bahagian dia sekarang. Dia boleh relax sekarang. Lepas ni dia belum tentu boleh relax. Banyak lagi sebenarnya pengurusan. Kita kata bila sebut pengurusan kes, dia panjang prosedurnya. Kalau tuan tadi cerita tentang reman, saya pula dengan siasatan, dengan dokumentasi. Ini baru 3, belum lagi bahagian kewangan KPM turun, bahagian audit dalam turun. Berdedailah turun kat sekolah, dan kita pun tak buatlah kerja hakiki kita. Kita duduk menghadapkan diorang ni je lah. Dah tak buat kerja lain. Boring kan? Gitu. Tuan, saya saja nak tarik perhatian diorang lah kan, sebab dah macam agak-agak macam tak berapa nak fokus dalam mata-mata ni. Dah tunduk tu kadang dia main telefon. Tu risau. Kot dia mengata kawan dia mengata yang ni lah dia cakap pasal PT ni. Gitu kan. Mungkin adalah. Ada betul lah tu gelak besar tu. Tapi itulah dia. Tuan-tuan di hadapan saya, macam mana pun kita jadilah orang yang berintegriti, jadilah orang yang jujur. Okey tuan, Tuan Aiman juga saya nak tanya satu soalan lah. Ada setengah kes yang penyelewengan juga, tapi SPRM tak uruskan, pulangkan semula kepada ketua jabatan. Macam mana SPRM tentukan kes ni untuk tindakan ketua jabatan, dan kalau dipulangkan, ketua jabatan kena buat apa? Itu tuan soalannya. Okey, terima kasih soalan tu. Okey, untuk makluman tuan-tuan perempuan, biasanya sekarang ni kalau nak kita lihat dengan trend, sekiranya pegawai SPRM ataupun kita SPRM ada terima aduan ataupun maklumat, kita akan siasat. Kita akan siasat, dan setelah siasatan kita serah kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk buat keputusan. Sekiranya Timbalan Pendakwa Raya berpuas hati, bukti-bukti semua mencukupi, dan akhirnya kita akan bawa ke mahkamah untuk pengadilan lah. Okey, untuk OKT itu ataupun suspek itu membela diri dia lah di mahkamah. Okey, sekiranya siasatan SPRM telah selesai dan pihak Timbalan Pendakwa Raya memberitahu okey perlu rujuk kepada pihak sekolah, so kita akan serahkan keputusan kepada pihak sekolah untuk buat keputusan tata tertib. Okey, mungkin tindakan tu tak cukup untuk kita bawa ke mahkamah, tetapi untuk pegawai integriti melaksanakan tindakan tata tertib ke atas pegawai tersebut. Tu dua lah hukuman dia, sama ada ditata tertibkan ataupun kita bawa ke mahkamah untuk proses keadilan. Okey, Wan? Untuk saya nak sambung sikit lah Tuan Aiman. Bila sebut kes dipulangkan kepada jabatan, kami di Sektor Integriti kami akan menjalankan siasatan yang lain. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu lah kalau seseorang pegawai disabitkan di bawah apa-apa kesalahan, di bawah mana-mana undang dan peraturan, tuan-tuan dan puan-puan akan diuruskan menggunakan peraturan yang sama, iaitu Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib, tetapi dalam prosedur jenayah. Bila sebut prosedur jenayah ni, tuan-tuan akan dikenakan perintah tahan kerja. Maksud tahan kerja tu tak boleh datang kerja, dan gaji dibayar separuh. Bila gaji bayar separuh, macam mana kita nak bayar hutang kita kan? Kita asal gaji kita 3,000, kita dapat 1,500, tak boleh datang kerja. Itu kalau ada siasatan, ada pertuduhan di mahkamah. Dan selepas itu disabit, akan ada gantung kerja, tak boleh datang kerja dan tak ada gaji. Itu kalau dalam prosiding jenayah. Kalau tak dibuat melalui mahkamah, tak ada sabitan, tak ada pertuduhan, tindakan tata tertib masih boleh diambil lah di bawah
tidak jujur atau tidak amanah. Kod mana pergi pun tak boleh lepas. Ada orang kata pegawai ni buat kesalahan di sekolah A, pindahkan dia di sekolah B. Dosa dia di sekolah A tak terpadam. Minta maaf cakap sayang dosa tu mengikut dia. Mana dia pergi? Bunyi macam seram. Tapi itulah kesalahan dia di sekolah lama akan dibawa juga ke sekolah baru. Walau ke mana dia pergi, kami di sektor integriti akan menjejak dia. Bunyi gitulah kita jejak dia dan kita akan sediakan laporan perakuan untuk pertimbangan lembaga tata tertib. Okey? Jadi tuan, kita buka kepada peserta nak untuk soalan-soalan ke kalau ada kau nak tanya dan terbuku di hati. Saya persilakan, boleh perkenalkan diri dan sekolah mana. Saya bukalah soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zarina binti Muhammad daripada SK Datuk Haji Baginda Umbai. Okey, saya nak bagi satu cadangan. Boleh tak Puan buat forum integriti ni untuk panggil semua pentadbir sekolah bersama PT? Sebab saya rasa macam segala kesalahan tu kebanyakannya pada PT. Sebab pentadbir ni kadang-kadang ada benda yang dia tak tahu. Jadi kita ni disuruh. Jadi kita terpaksa buat. Antaranya saya menggigil ni. Betul. Minta maaf kalau ada salah lah. Tapi saya minta tolong sangat. Panggil pentadbir, panggil PT. Pentadbir tu tak kira lah. Kalau boleh semua pentadbir. Ambilkan satu hari untuk kita buat forum integriti macam ni juga. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih tuan. Puan. Memang niat di hati lah. Memang forum integriti memang kena buat kepada pentadbir. Kita insya-Allah akan cari slot masa untuk pentadbir. Bukan saja pengetua guru besar, tapi GPK pentadbiran, GPK Koku. Dia orang pandai nak arah kita je kan. Kita yang tanda tangan dokumen, kita yang jumpa pembekal gitu kan. Dia main arah kita je. InsyaAllah tak janji tapi insyaAllah kita cari masa. Sebab saya rasa semua pun sedia maklum kan, kita kalender akademik dah berubah. Cikgu sekarang sangat sibuk sebenarnya. Kalau perasan PGB, saya minggu lepas pun buat Jasin panggil saya program dengan pengetua besar. Semua letih, dah tak larang nak dengar. Banyak sangat asyik keluar dipanggil untuk menghadiri program-program di luar sekolah. Jadi insya-Allah. Terima kasih atas cadangan puan Okey, ada soalan lagi ke? Saya buka satu lagi kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mariza Surya dari SK Rosan Batu dari Alor Gajah. Berkenaan dengan tadi Puan Moderator ada cakap pasal pemberian 3F. Ya. Boleh tak Puan terangkan lebih lanjut pemberian itu macam mana, banyak mana? Bolehkah diberikan dekat rumah atau kat wad ke macam mana? Sekian. Oh yang itu yang bagi maksud peribadi. Okey. Saya nak cuba detailkan tapi saya takut saya salah penerangan lah tuan. Cuma apa yang saya boleh kongsikan, maknanya kalau kita laksanakan program-program memang boleh beri kepada pendengar awam hadiah bernilai rendah. Tak silap saya bawah 500. Betul bawah 500 dan barang mudah rosak. Itu dia. Tapi dari sudut sama ada boleh dibagi ke hospital ke dan sebagainya tak disebut pula dalam peraturan tu. Tapi ada satu lagi clause kepada penjawat awam yang nak menerima hadiah lebih daripada amount tu, ia kena ada kelulusan ketua jabatan iaitu pengarah. Yang lain-lain tu tak apa, tak ada masalah. Saya harap penjelasan itu cukup untuk puan. Cuma kalau perlu huraian lagi kena refer dengan MyPPSM lah. Nanti kita berhubung lanjut. Okey puan, puan sekolah mana? Nak kami turun ke? Gitu kan. Kita saja sekali-sekali kita cek sekali kan. Dah halang. Tak ada tuan, tak ada puan, kita gurau-gurau.
Okey, jadi saya teruskan sesi forum kita. Seterusnya saya nak tanya kembali kepada Tuan Aiman. Okey, dalam menguruskan kes penyak awam yang siasatan untuk siasatan rasuah ni, kadang-kadang kesian PT kita baru dipanggil pun oleh pegawai siasatan kan. Tapi tomahan tu dah berlaku. Persepsi kata dia ni salah, kesian kan. Dalam sisi saya, PT saya ramai perempuan, balik nak masak lagi, menghadap rumah tangga lagi, nak menghadap persepsi cikgu-cikgu ni mengata, ya Allah, ya Tuhanku, macam mana Tuan? Ada pandangan Tuan? Kalau kita nak ubah persepsi masyarakat kita, khususnya lah yang suka bergosip ni kan. Jadi kita sendiri pun nak kena mengawal emosi kita. Mohon pandangan Tuan. Okey, saya nak jelaskan kat sini macam saya kata tadi, bila kita panggil individu tu datang ke pejabat, kita bukan panggil satu individu, kita ada panggil beberapa individu. Tak semestinya kesemua individu terbabit salah. Macam tadi Puan cakap kan, PT kerani yang buat kerja, kita penyelia kita yang luluskan, kita pun sekali kena. Tak macam tu. Sebab tu SPRM panggil untuk lengkapkan proses siasatan. Okey. Dan untuk makluman tuan-tuan puan-puan juga, kita ni berbeza. Kan? Kita berbeza. Ada yang sepanjang yang pernah saya jumpa, ada yang betul-betul melampau cara mereka menyeleweng. Bukan 200-300 tuan-tuan puan-puan. Tahu berapa? Juta. Tetapi punca dari mana? Dari mana punca tu? Sebab tu kita jalankan proses siasatan. Kita nak dapat tahu, kita nak tahu bila kita siasat, dapati penyelia bagi dia password. Ada tuan-tuan perempuan, ni bantuan-bantuan kerajaan lah, berlaku di Melaka. Okey, balik pada soalan tadi. Okey, bila kita panggil menyiasat, macam saya cakap tadi, bukan semua tu didapati bersalah. Itu adalah proses siasatan. Tetapi bila dalam proses siasatan kita menemukan bukti-bukti yang cukup dan persoalan-persoalan pegawai SPRM tak boleh dijawab dengan betul, dari sana kita akan buat tangkapan. Okey, bukan semua tu kita tangkap, kita akan cari siapa yang terlibat. Ada yang tak terlibat, ada yang sekadar datang memberi keterangan. Jadi adalah tak wajar pihak sekolah terus cop pegawai tersebut disyaki terbabit dengan rasuah. Tak boleh. Pihak SPRM memberi keadilan juga kepada orang yang kita siasat. Kalau betul bukti yang kita jumpa tu mencukupi, kita akan dakwa. Tapi kalau ikutkan sekarang ni dengan keseriusan pihak kerajaan, kita memang tangkap, proses reman dan cepatkan kadar dakwaan di mahkamah. Kita tak nak menyusahkan pihak-pihak yang lain. Itulah Tuan, bila sebut siasatan SPNM, kami pun ada siasatan. Kalau siasatan di integriti, ada borang komitmen lah yang mereka kena isi. Cuma kadang-kadang kita pegawai penyiasat ni bersalah. Sebab sisi kata pengetua arahkan, pengetua kata sisi nasihatkan. Memang ada pengetua salahkan tau. Walaupun tak disebutlah kan, saya beritahu memang ada yang macam tu. Pengetua kata sisi dah nasihatkan, PT dah nasihatkan, bukan salah saya. Jadi macam mana nak buat? Susahlah sebenarnya kadang-kadang kita nak buat pertimbangan. Jadi apa pun berbalik sebenarnya
Kalau kami di sektor integriti, kami akan berbalik pada peraturan 3C. Tuan-tuan tahu tak apa peraturan 3C? Peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib. Tahu ke tak tahu? Tak tahu? Baca. Ayolah, tak tahu kena baca. Peraturan tersebut, ketua jabatan kena memantau, kena menyelia, kena mengurus pegawai bawahannya kalau ada isu pelanggaran tertib. Kalau dia tak pantau, kalau dia tak selia, kalau dia tak urus, dia sendiri boleh dikenakan tindakan tata tertib. Jadi asasnya kalau ikut peraturan pegawai awam ni, kita akan berbalik juga kepada ketua jabatan. Tuan-puan adalah juga saham tu sikit, cuma mungkin kena ringan lah, mungkin tak terlepas juga. Jadi bagilah nasihat yang betul. Okey, saya nak berpindah kepada Tuan Safri berkenaan Tuan sebut tadi sekolah autonomi atau sekolah PTJ. Sekarang ni diorang tak nampak Tuan keistimewaan sekolah PTJ ni. Jadi nak berfokus, nak pergi cemerlang tu, nak nak push, nak bagi semangat supaya boleh jadi sekolah autonomi. Tuan mungkin boleh promotekan sikit selain tadi yang berkenaan dengan bantuan dan sebagainya, apa lagi keistimewaan kalau jadi sekolah PTJ, sekolah autonomi? Okey Tuan. Okey, terima kasih Puan Akmal. Setakat yang saya menghadiri taklimat di Institut Aminuddin Baki pada 16 dan 17 Ogos yang lepas berkaitan dengan pemberian autonomi kepada sekolah, mengikut taklimat tersebut, ini taklimat daripada KPM, hanya diberi kemudahan untuk membuat pindah peruntukan daripada BP umum sahaja, tetapi ia merupakan satu kelebihan kepada pihak sekolah, sebab untuk membuat pindah peruntukan kita akan mengambil masa, betul tak? Betul bukan mudah sebenarnya kita untuk membuat pindah peruntukan dan meminta kebenaran daripada pihak KPTJ. Jadi bila kemudahan tersebut kita dapat, sekolah dapat, jadi kita menjimatkan masa. Okey, perkara tersebut hanya dibawa ke mesyuarat JPK ataupun mesyuarat pengurusan sekolah. Okey, di situ pengurus sekolah PGB dan ahli-ahli mesyuarat boleh memutuskan dan dimasukkan dalam minit mesyuarat. Yang itu jangan lupa. Okey, dan adalah dokumen-dokumen tertentu yang perlu diisi oleh pihak sekolah dan perlu dipatuhi. Satu lagi, bila sekolah mendapat taraf autonomi, pengauditan kami adalah berbeza. Okey, pengauditan kami adalah berbeza. Itu saja. Okey, terima kasih Puan. Tuan sebutkan pengauditan berbeza kan. Diorang lagi takut Tuan tak nak sekolah autonomi. Jangan risau. Negeri-negeri lain telah mendahului negeri Melaka. Kita sama dengan negeri Pulau Pinang, 4 buah sekolah sahaja. Dan negeri-negeri lain ada yang 300 lebih. Sabah 313 sekolah yang mendapat taraf autonomi. Johor lebih daripada 30 buah sekolah. Ada yang 60 ke atas, 60 lebih dan ke atas sekolah yang mendapat taraf autonomi. Jadi kenapa kita tak nak rebut peluang ini? Kan? Okey. Mungkin Tuan kadang-kadang sekolah yang belum ada kuasa autonomi atau sekolah PTJ ni tak nampak kelebihan tu sebab dia nampak kerja bertambah banyak. Mungkinlah mungkin. Tapi mungkin ada sekolah PTJ di sini kan yang buat sekolah tu. Mana? Jangan tak mengaku. Tak ada. Ada tak di sini? Ada tak di sini sekolah PTJ? 4 buah sekolah yang mendapat autonomi. Yang mendapat kuasa boleh autonomi. Boleh angkat tangan tak 4 sekolah tu? PEAP ada tak sini? PEAP ada?
Paya rumput ada? Tepuklah sikit, bukan senang tau sekolah PTJ. Cemerlang. Sekolah yang mendapat autonomi tak ramai, ada 4 saja di Melaka. Sekolah saja Jadi kekalkanlah kuasa autonomi itu ya tuan jangan sampai hilang autonomi. Boleh hilang ke tuan? Pastikan boleh. Pastikan okey. Okey. Untuk kohort yang ini ada tinggi sikitlah Untuk kohort kedua, dia mengambil kira laporan kewangan untuk tahun 2018, 2019, 2020. Okey. Untuk kohort yang ketiga mengambil kira laporan kewangan untuk tahun 21, 22, 23. Okey. 4 sekolah telah mendapat autonomi. Untuk kohort yang kedua, 4 sekolah. Pastikan sekolah ini cemerlang untuk 3 tahun lagi. 21, 22, 23. Sekiranya sekolah tidak mendapat cemerlang salah satu, katakan 21 tak cemerlang, 22 cemerlang, 23 cemerlang, untuk kohort yang seterusnya dia tak dapat kuasa otonomi. Kuasa otonomi akan ditarik balik. Jadi pastikan sekolah-sekolah ini terus mendapat cemerlang untuk tahun-tahun, 3 tahun ke hadapan. Okey. Terima kasih Puan. Okey, jadi sekolah yang memang dah ada kuasa autonomi ni kena kekalkan prestasi. Ya betul, kena kekalkan prestasi. Yang belum pergi autonomi kena berusaha jadi autonomi. Nak kan kuasa autonomi. Kita sebenarnya bukan nak autonomi sangat tuan, lebih kepada keputusan yang cemerlang yang menunjukkan hasil usaha kita, hasil kerja kita kan. Itulah penilaiannya, betul tak? Ya betul Puan. Sebab bila saya sambung sikit, bila ada satu ketika saya menghadiri mesyuarat penutup lah ataupun exit conference dengan sekolah. Ada guru besar yang tidak pernah dapat cemerlang, tetapi bila exit dengan saya cemerlang. Guru besar tersebut menangis. Dia kata sepanjang perkhidmatannya dia tak pernah dapat cemerlang. Inilah kali pertama. Dia menangis depan saya. Jadi maksudnya dia betul-betul menghargai sekolah dia dapat cemerlang, dia rasa puas. Jadi dia boleh bersara dengan tenang selepas itu. Okey, terima kasih Puan. Tapi tuan, soalan saya, Cepu Mas ni, penarafan cemerlang sesebuah sekolah tidak menjamin tiada isu penyelewengan. Betul tak? Betul, itu betul. Sebab, okey, boleh saya jawab? Boleh? Boleh Okey. Pengauditan adalah berdasarkan sampel. Kita ada resit, kita ada voucher. Pengauditan adalah 10% daripada jumlah resit dan 10% daripada jumlah voucher. Jadi kita membuat penilaian pemeriksaan berdasarkan sampel. Okey, dan sijil-sijil dikeluarkan adalah berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel-sampel yang dipilih oleh pihak audit sekolah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham, pengauditan di satu-satu sekolah hanya mengambil masa 2 ke 3 hari sahaja. Okey, 2 ke 3 hari sahaja dan bukan ambil masa yang lama. Jadi kita pun menghadapi kekangan dari segi masa. Di Melaka terdapat 316 buah sekolah. Staf saya 13 orang saja. Jadi macam mana kami nak audit 316 buah sekolah? Jadi kami pun menghadapi kekangan dari segi masa dan kami terpaksa membahagikan masa dengan baik. Okey, itu Puan. Okey Tuan, bila itulah dalam kes-kes yang diterima oleh sektor integriti, kadang-kadang penarafan kewangan cemerlang, tapi kita terima laporan kes tu bila ada yang melapor. Agak-agak siapa yang melapor?
Kalau kesalahan tu pengetua guru besar kita boleh lapor. Nak cerita kesalahan oleh pengetua atau guru besar suruh kita buat pembelian perabot tanpa menggunakan kontrak pusat. Boleh tak boleh? Tapi ketua kita suruh. Saya nak lapor kepada sektor integriti. Boleh? Itu salah satulah kalau kesalahan oleh PGB. Ada pula dilaporkan oleh pembekal. Kadang koperasi sekolah, kedai buku sekolah. Dalam kita kata kita nak berbaik-baik dengan koperasi, dengan kedai buku, dah dia melapor. Habis kita. Itu satu. Dan satu lagi yang terbaru ni tuan, rasanya pun tuan tahulah yang sekolah yang terbaru yang besar ni kan. Okey, yang ini anak dia yang melapor. Sebenarnya anak dia bersama-sama dia, tapi anak dia yang melapor. Jadi kalau kita rasa nak buat, jangan buatlah. Memang tak boleh buatlah kan tuan. Sebab kalau kita orang kata sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya boleh jatuh ke tanah. Sebab banyak lagi mata-mata, banyak pihak yang boleh mengadu. Kita terima semua aduan. Tak ada tutup pintu, orang kata kan, istilahnya surat layang ke, bukan surat layang, yang bernama, tak bernama, semua kami terima dan akan disiasat. Okey? Jadi saya nak berpindah kepada Tuan Aiman. Kalau bolehlah tuan, kongsikanlah sikit kes-kes SPRM ada ke yang melibatkan sekolah-sekolah kita ni, walaupun setakat yang saya urus ni memang tak ada lah. Kalau ada ke tuan, boleh kongsi tak? Kadang-kadang kes dalam siasatan memang kita tak boleh kongsi, tapi berdasarkan pengalaman kes-kes yang sebelum-sebelum ni, rasanya belum lagi lah sekolah-sekolah yang sebelum saya, waktu saya di Kuala Lumpur ada sekolah-sekolah yang terlibat, pengetua, guru besar, pengetua, ada. Tapi setakat di Melaka ni, setahu saya belum lagi, sekolah-sekolah belum lagi, tapi macam yang lain-lain tu adalah. So saya minta lah tuan-tuan perempuan kena alert lah benda ni, buat apa ikut peraturan kita sebagai penjawat awam. Sekiranya macam saya cakap tadi, sekiranya ada masalah boleh rujuk kepada pihak integriti, Jabatan Pendidikan untuk arahan lanjut lah, ataupun untuk disiasat ke. Okey, okey tuan. Kalau macam tu penangannya tak apalah, cuba-cuba nak dengar juga tak dapat juga sebab kes masih dalam siasatan, kita pun tak boleh cerita sulit. Okey, kita akan berpindah kepada slot yang terakhir jam dah menunjukkan pukul 4. Sebelum tu saya buka sekali lagi kalau ada soalan yang nak bertanya. Ada soalan tidak? Tak ada okey, dipersilakan puan. Urus dia, mohon bantu. Testing. Okey, Assalamualaikum. Puan, saya Suzana daripada SK Bukit Beruang. Okey, tadi pihak OD ada mengatakan dia menyambut cabaran untuk kami menjadi audit sebagai autonomi. Okey, 3 tahun berturut-turut adalah audit cemerlang. Okey, sekarang tadi kita dah diberi taklimat oleh pihak jabatan juga unit perkhidmatan mengatakan kebanyakan kami 3 tahun akan ditukarkan. Bila you tukarkan kami, macam mana kami nak kekalkan? Setiap orang cara kerja tak sama puan. Jadi bila you tukarkan, macam mana kita nak kekalkan autonomi tu untuk kita dapatkan sesuatu sekolah. Jadi di sini saya pun nak bagi idea,
sepatutnya pihak jabatan kalau nak tukar-tukarkan PT ataupun CC yang membuat kewangan, tolong tengok dulu sekolah tu dalam keadaan audit dia macam mana, boleh berbincang dengan pihak audit. Jadi bila you tukar-tukarkan sesuatu pegawai, macam mana kami nak sambut cabaran audit Melaka untuk kita banyakkan sekolah dikekalkan otonomi itu. Jadi pihak jabatan pun kena peka dalam keadaan macam ni. Itu je idea lah daripada saya dengan kawan-kawan semua. Terima kasih. Baguslah idea puan ni kan. Tapi saja je dia nak merangkap kita kan. Tak boleh tukarkan. Dia sebenarnya ada faktor lain tuan. Dia kadang orang tak nak tukar. Gitu. Okey. Saya nak jawab ringkas bagi pihak SSM lah ke Cik Azmili nak boleh jawabkan? Okey, bagi pihak SSM sebenarnya adalah perkeliling redeployment, orang kata risiko, jawatan berisiko tinggi yang perlu ditukarkan dalam tempoh tertentu, mungkin 3 tahun dan sebagainya. Saya nak kata itulah cabarannya yang terpaksa kita hadapi, dan dari masa ke semasa kita kena ikut perintah. Saya yang menurut perintah, dan sebenarnya itulah salah satu cabaran dan halangannya. Cuma macam puan sebut tadi dan satu lagi sekolah sebut tadi, isu ni sebenarnya bukan sahaja perlu dibagi tahu kepada CC, kepada PT. Kita kena bagi tahu juga pada pengurusan atasan kita bahawa inilah isu-isu yang kita nak atasi, tapi dengan sokongan sektor-sektor lain lah, bahagian-bahagian di JPN. Jadi selepas ni jangan ada pula yang tak nak tukar bagi alasan sebab nak dapat sekolah PTJ. Tapi itulah kan sebahagian dengan kata asam garam kita melaksanakan perkhidmatan. Itulah cabarannya. Okey? Puan, boleh saya tambah sikit? Okey. Okey. Saya perhatikan di sini PGB, pengetua guru besar, dia kena main peranan. Dalam hal ini dia kena main peranan. Jangan berharap kepada PT sahaja. Okey. Pengetua guru besar kena tahu apa yang dibuat oleh PT. Okey. Ini saya perhatikan bila PT ditukarkan, sekolah daripada cemerlang terus jatuh. Jadi baik ataupun memuaskan. Jadi kebanyakan pengetua guru besar dia bergantung kepada PT yang ada. Jangan kita meletakkan semua kepada PT. Kita pun kena tahu. Ini ada yang ID untuk sistem PT yang gunakan ID pengetua dan guru besar. Betul tak? Jangan tipu saya. Saya tahu. Saya tahu yang tu. Betul kan? Jadi itulah pendapat saya, PGB kena main peranan di sini dan dia tahu tanggungjawab dia macam mana. Okey, terima kasih. Betul tuan dan kita pun dalam sesi-sesi bersama PGB kita sebutkan perkara ini berulang kali. Cuma mungkin selepas ni sesi yang nak buat PGB kita kena buat macam ni, fokus terus. Kadang-kadang bila sesi dengan PGB ni banyak sangat benda yang nak ceritanya. Jadi kita buat berfokus ni, insya-Allah lah, mudah-mudahan kita cari masa tuan untuk bertemu dengan PGB. Okey, saya teruskanlah soalan daripada saya kepada Tuan Aiman berkenaan istilah suci hati. Kadang-kadang ada pegawai kita kata, saya ambil duit ni saya tak ada niat apa-apa, saya berurusan dengan kontraktor ni saya tak ada niat apa-apa. Secara suci hati lah, macam salah guna istilah suci hati itu kan. Jadi tuan, mohon pandangan tuan berkenaan istilah suci hati ini, sama ada boleh digunakan sebagai pembelaan diri apabila dituduh. Silakan tuan. Okey, terima kasih puan. Okey, pembayaran suci hati, tindakan memberi sumbangan ataupun secara sukarela dan ikhlas lah. Okey, tanpa ada motif atau harapan dan manfaat peribadi yang tersembunyi. Biasanya kalau kita pihak SPRM ada aduan, kita memang tiada kompromi, dia tak ada istilah suci hati. Okey, kita akan
ada aduan, kita akan siasat. Ada kesalahan, kita akan dakwa. Okey? Jelas. Macam tu kita. Tak ada istilah saya ikhlas, saya terima, tak ada niat apa-apa. Tak ada istilah tu ya tuan-tuan. Keikhlasan kita ni Tuhan yang tentukan, bukan manusia. Bolehlah guna alasan tapi tidak diterima. Okey, itu daripada SPRM. Bagaimana pula dengan audit tuan? Sebab bila sebut suci hati ini, itulah di dalam definisi yang berbeza. Silakan tuan. Okay, pembayaran secara suci hati maksudnya, okay, yang saya dipahamkan, penyedia telah membuat sedaya upaya yang termampu dan mematuhi peraturan-peraturan kewangan dan tata cara kewangan yang telah ditetapkan. Dan pembayaran tersebut dilakukan atas pengetahuan penyelia. Betul tak? Okey Okey. Dan selepas itu didapati berlaku juga peraturan yang tidak dipatuhi. Betul Okey. Bagi bahagian audit sekolah kita tak terima. Okey. Dia tidak mematuhi peraturan kewangan, ia merupakan satu kesalahan. Itu adalah jelas. Okey. Terima kasih. Makna kata apa pun sebenarnya alasan, bila kesalahan dah berlaku, pelanggaran dah berlaku, tiada maaf bagimu lah tuan Tuan angguk betul, tapi betul. Tuan jaga memang betul macam itulah. Jadi kita berusahalah sedaya upaya. Saya dengar pun saya gerun juga sebenarnya ni Okey, kita cubalah elakkan diri kita daripada melakukan kesalahan atau melanggar peraturan kewangan. Okey, tuan izinkan saya nak bagi soalan terakhir, boleh ke? Walaupun jam baru menunjukkan 4.10. Boleh ke, ni suci hati ke? Okey, soalan saya kepada kedua-dua panel saya mulakan dengan Tuan Safri lah. Nasihat tuan kepada peserta, kepada sisi, kepada PT, kalau terima arahan daripada ketua jabatan atas satu arahan yang salah. Contohlah macam saya kata, beli perabot tanpa guna kontrak pusat ataupun tak buat sebuah harga. Sisi PT tahu benda tu salah, tak boleh. Tapi PGB suruh juga buat. Jadi apa yang tindakan yang patut sisi atau PT buat ni? Silakan tuan. Dipersilakan tuan. Okey, kalau diberi arahan dan arahan tersebut adalah salah dari segi peraturan, jangan ikut. Itu satu, jangan ikut. Okey, boleh kita buat aduan sebenarnya. Satu, kita boleh buat aduan kepada pihak audit, bahagian audit sekolah ataupun ke sektor integriti. Kan? Sebab kita diarahkan untuk membuat satu perkara yang salah dari segi peraturan. Jadi kita berhak untuk tidak mengikut arahan tersebut. Okey, jangan berdiam diri, jangan ikut saja. Itu nasihat daripada saya. Okey, terima kasih. Itulah tuan, kadang-kadang tak berani bila PGB arahkan kita ikut je. Tapi ada satu sekolah ni saya kena pujilah, memang PT dia berani mengadu kepada sektor integriti yang guru besar telah mengarahkan dia untuk melanggar satu peraturan kewangan. Dan PT tu kita tak kenakan tata tertib. Memang ada kes PT tu kita tak kenakan tata tertib, dan dalam siasatan kita pun kita berdasarkan fakta, siasatan kes dan sebagainya, dokumentasi, kita nampak memang kesalahan tu berlaku daripada guru besar. Jadi guru besar sahaja yang kena tindakan tuan. Jadi kita jangan ikut ajalah ceritanya maknanya kalau ada kesalahan kena laporkan. Kalau kita ikut saja tak pasal-pasal, kita pun bertanggungjawab juga. Betul. Jelas Betul. Sebab kita pun menyediakan, kan, betul tak? Kita menyediakan dokumen. Kalau berlaku kesilapan, kita akan bertanggungjawab. Betul? Selain daripada penyelia. Okey. Okey, Tuan Aiman mungkin nak bagi pandangan? Okey, terima kasih Puan. Okey, pada pandangan saya,
Sebelum ni memang saya ada tengok, adalah saya memang ada dapat aduan lah, tapi dari jabatan yang lain, tapi lebih kurang sama. Okey. Pertama sekali saya nak bagi tahu, kalau diikutkan contoh jabatan lain, pasal ada tanggapan, jadi kesalahan tu maksudnya tentang kewangan semua diserah kepada kerani untuk uruskan. Okey, tapi dari segi konteks sekolah, nasihat saya, sekiranya tuan-tuan puan-puan rasa bertentangan dengan tata cara kerja tuan-tuan puan-puan, okey, ada dua pilihan. Nombor satu, boleh lapor kepada memberi maklumat tu lah kepada pihak SPRM. Okey, beri maklumat tu kepada pihak SPRM, ataupun yang keduanya boleh panjangkan maklumat tersebut kepada pihak integriti sekolah lah. Benda ni bukan apa, untuk melindungi tuan-tuan perempuan. Tetapi kalau tuan-tuan perempuan mengambil risiko, sekiranya ada aduan, tuan-tuan perempuan yang kena jawab. Okey, memang kena jawab kenapa buat macam ni. Pada ketika tu kesalahan dah berlaku, dah tak ada U-turn lagi dah. Memang kesalahan dah berlaku, kena tunggu hukuman. Okey, so seeloknya sebelum melakukan kesalahan, rujuk dulu. Jangan buat, rujuk dulu, tanya pihak yang berkaitan, boleh tak saya buat macam ni, jangan ambil risiko. Okey, tu saja. Okey, jadi kalau berlaku isu ni sekolah, jangan buat dulu, sebab bila dah berlaku kesalahan tak boleh berpatah balik lah, ringkasnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan peserta yang saya hormati sekalian, dengan soalan itu berakhirlah sesi forum integriti pada petang ini. Mudah-mudahan sesi yang ringkas bersama tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini dapatlah masuk ke dalam hati masing-masing. Ingatan bersama, perbaiki kelemahan, patuhi peraturan, dan tak tahu undang-undang, tak tahu peraturan tak boleh dijadikan suatu alasan. Okey, jadi saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel jemputan, Tuan Safri, Tuan Aiman yang sudi meluangkan masa bersama kita semua pada petang ini. Saya mohon ribuan kemaafan andai saya sepanjang mengacarakan forum ini ada terkasar bahasa, tegurislah mana-mana pihak, dan insya-Allah ada rezeki, semoga kita berjumpa lagi. Kalau mungkin nak jumpa Tuan Aiman susah, nak jumpa SPRM, nak pergi SPRM takut juga tuan kan. Lepas tu nak pergi jumpa audit pun risau nanti, tahulah kan, Tuan Safri tahulah macam-macam kan isu kat sekolah tu. Nak jumpa sektor integriti, pintu sentiasa terbuka, datanglah, kita boleh memberi pandangan, berbincang. Nampaknya macam garang tapi tak garang saya tuan. Orang kata muka saya garang tapi tak garang, hati baik. Insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah kita jumpa lagi di masa akan datang. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula pada pengacara majlis. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kedua-dua penceramah jemputan kita yang telah menyampaikan ceramah sebentar tadi.